Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Berjumpa lagi kita di dalam PDPR untuk minggu kedua. Jadi minggu ni kita teruskan lagi PDPR kita dengan masih lagi kita berada di dalam tajuk kemahiran proses sains. Hari ini saya akan sentuh lagi 3 kemahiran proses sains yang kamu perlu kuasai di dalam subjek sains. Apa kemahiran proses sains yang kamu akan pelajari hari ini? Yang pertama adalah membuat inferen, yang kedua adalah meramal, yang ketiga adalah berkomunikasi. Kita akan lihat satu persatu bagaimana kemahiran proses sains ini macam mana kemahiran proses sains ini kita nak kuasai Okey, kita mulakan dengan yang pertama dahulu, membuat inferen Apa itu membuat inferen? Apa yang dimaksudkan dengan membuat inferen? Membuat inferen ni adalah menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Dia kata kesimpulan awal. Maksudnya kesimpulan awal yang munasabah. Bagi alasan lah, maksudnya kita bagi alasan sebab yang munasabah untuk sesuatu pemerhatian yang kita telah lakukan. Okey. Cara nak buat inferen ni macam mana? Okey, kita lihat. Okey, cara dia nak buat inferen ni, mula-mula kita mesti buat pemerhatian terlebih dahulu. Pemerhatian terhadap gambar ke, pemerhatian terhadap jadual ke, pemerhatian terhadap apa sahaja situasi yang kita berdepan tu. Okey, selepas tu bila kita dah buat pemerhatian, baru kita boleh fikirkan dia punya penerangan yang munasabah tentang pemerhatian yang kita lakukan tu. Kita kena cari alasan. Yang ini lebih kepada tersirat. Dia tak ada dekat dalam gambar ke, dalam jadual ke, kamu kena fikir. Ataupun carta palang ke, tak ada. Dalam carta palang tu dia tak cerita. Memang inferen ni agak susah sedikit sebenarnya untuk kamu murid-murid tahun 4. Jadi kamu kena perlu banyak melakukan latihan tentang membuat inferen ni Okey. Dah ada penerangan yang munasabah. Mula kita buat pemerhatian, lepas tu kita dapatkan penerangan yang munasabah. Yang itulah kita boleh jadikan dia sebagai alasan untuk kita nyatakan sebagai inferen kita. Sebab kita. Kenapa sesuatu sebab itu, kenapa ia boleh dikatakan sebab kepada pemerhatian yang kita telah laksanakan. Okey, itu dia punya asas dia. Kita lihat contoh. Saya percaya ramai yang tak faham lagi macam mana nak buat benda ni, ataupun masih lagi tak berdasarkan yang ini saja. Saya percaya ramai yang tak boleh nak kuasai ataupun nak faham kan. Kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama, kita lihat gambar ni. Dia kata perhatikan gambar ikan di atas. Kalau kamu lihat gambar ni, kamu akan dapat lihat ikan-ikan ni semua dalam sangkar ni mati, betul tak? So pemerhatian kita ikan-ikan di dalam sangkar mati. Itu pemerhatian. Lepas tu baru kita boleh dapatkan alasan yang munasabah. Okey, apa agak alasan yang munasabah yang menyebabkan ikan-ikan ni mati? Antara sebabnya yang mungkin inferen dia. Inferen tu dan sebab tu samalah. Yang pertama kerana ikan-ikan diracun. Logik, kerana mungkin ada orang tabur racun dekat dalam sangkar ni, ikan ni boleh mati. Okey, yang kedua, kerana ikan-ikan tidak diberi makanan yang mencukupi. Okey, penternak dia tak bagi dia makan, lama-lama ikan ni pun mati kebuluran dan bila dah mati dia terapung dekat permukaan air tu. Ataupun yang ketiga, kerana air sungai atau laut tercemar. Okey, boleh jadi juga. Kalau katakan dia ternak ikan ni dekat laut, kawasan laut tu tercemar. Ada tumpahan minyak ke dekat kawasan tu kan. Lama-lama ikan ni pun terima kesan dan menyebabkan ikan-ikan ni mati. Itu antara contoh.
Itu antara alasan yang munasabah yang kita boleh nyatakan untuk gambar berikut ni lah, gambar yang tertera ni lah. Okey, contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, masih lagi kita ada gambar lagi bunga ni. Bunga ni kalau kamu lihat apa yang pemerhatian yang kamu boleh buat, bunga ni dia layu. Bunga itu menjadi layu. Kenapa bunga ni layu? Itu dia punya inferen dia. Apa alasan munasabah yang boleh kita nyatakan untuk mengatakan bunga ni layu? Okey, contoh yang dalam ni, alasan yang munasabah yang mungkin kerana bunga itu tidak disiram air. Dah berhari-hari tidak disiram, lama-lama dia pun boleh menjadi layu. Sebab dia. Yang kedua, kerana bunga itu tidak mendapat cahaya matahari yang mencukupi. Dia tak dapat cahaya matahari, dia tak boleh nak buat makanan dia sendiri. Jadi, mungkin orang yang tanam pokok bunga ni, dia letakkan dekat kawasan yang kawasan yang gelap ke contoh. Dekat dalam bilik ke dia letak. So, mana nak dapat cahaya mataharinya kan? Kalau bilik tu pun sendiri dah gelap. Okey, alasan munasabah yang ketiga, kerana bunga itu tidak mendapat udara yang mencukupi. Tidak mendapat udara yang mencukupi. Okey, pokok ataupun tumbuh-tumbuhan ni dia nak gas apa untuk dia buat makanan dia? Dia perlukan gas karbon dioksida. Okey, kita manusia perlukan gas oksigen tapi tumbuhan perlukan gas karbon dioksida. Okey, jadi bila dia tak dapat gas karbon dioksida tu pun boleh menyebabkan dia menjadi layu. Ibarat macam orang jugalah, kalau tak boleh bernafas, sesak nafas kan. Macam itulah jadinya pokok ni. Itu yang menyebabkan dia boleh jadi layu kalau dia tak dapat udara yang mencukupi. Okey. Dekat ni saya harap boleh. Kita pergi pada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga kita lihat apa yang diberikan. Okey, gambar lagi. Gambar sebuah pokok, sebatang pokok yang penuh dengan buah-buahan yang telah buah apple kalau tak silap tu, kalau lihat gambar tu, dan ada antara buahnya telah jatuh ke permukaan bumi. Okey, yang itu jatuh ke permukaan bumi itu pemerhatian. Buah itu gugur ke permukaan bumi. Itu pemerhatian. Belum inferen lagi. Apa alasan yang menyebabkan buah tu jatuh ke permukaan bumi? Itulah inferen dia. Apa agaknya? Okey, kita lihat. Okey, yang pertama kerana buah itu telah masak. Kan? Kalau buah dah masak, akan jatuh kan? Selain daripada contoh dalam gambar ni, buah apa yang kita biasa dengar dia dah masak dia jatuh? Okey, antaranya buah durian kan? Buah durian. Dah masak jatuh. Okey. Yang kedua, kerana daya graviti menarik buah itu ke permukaan bumi. Okey. Ada daya graviti. Katakanlah tak ada daya graviti tu. Daya graviti tu kalau buah tu dah masak, dia dah terpisah daripada pokok dia, tak ada daya graviti, dia boleh terapung lah. Tapi sebabkan ada daya graviti tu, itu yang menyebabkan dia jatuh ke tanah. Itu antara dua alasan munasabah yang boleh difikirkan untuk gambar yang saya tunjukkan ni lah. Okey, itu untuk inference. Saya harap semua boleh mengikutinya, boleh fahaminya. Kalau tak faham, sebab saya buat recording, kamu boleh rewind balik, kamu boleh ulang balik video ni, dengar sampai faham. Okey. Alright. Kita pergi pada kemahiran proses sains yang kedua untuk hari ni. Kemahiran proses sains yang kedua untuk hari ni ialah meramal. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan meramal? Membuat jangkaan berdasarkan pemerhatian dan pengalaman lalu atau data yang dipercayai. Kita buat jangkaan. Benda tu belum berlaku tapi kita dah jangka dah apa yang akan berlaku. Tu maksud dia. Tapi mesti melalui beberapa cara. Antara caranya, salah satunya pemerhatian lagi. Kena buat pemerhatian. Ataupun kita lihat sesuatu peristiwa tu,
berdasarkan kita boleh matchkan dia, kita boleh padankan dia dengan pengalaman lalu. Itu pun kita boleh buat ramalan juga. Ataupun berdasarkan data yang kita ada tu, kita boleh nampak dia punya corak dia ataupun pola perubahan dia dekat situ. Apa jangkaan kita yang seterusnya. Okey, masih blur lagi kan? Okey, tak apa. Tak apa, saya akan bagi contoh. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Sorry, sebelum tu. Jadi meramal ni boleh dilakukan dalam 3 cara boleh dilakukan berdasarkan tadi yang pertama pemerhatian, yang kedua pengalaman lalu, yang ketiga data dan pola yang macam mana saya sebut tadi itulah. Okey, kita lihat contoh pula. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Contoh pertama ni berdasarkan pemerhatian. Okey. Kita lihat, perhatikan aktiviti di atas. Aktiviti apa ni? Aktiviti gotong royong membersihkan sungai. Itu pemerhatian. Membersihkan sungai itu pemerhatian. Belum ramalan lagi. Okey, dia kata berdasarkan pemerhatian kan? Okey, ni berdasarkan pemerhatian. Okey, apa ramalan kita selepas sungai itu telah dibersihkan? Apa ramalan kita? Itu yang dia nak. Okey, ramalan kita ialah air sungai akan menjadi bersih dan jernih. Tak adalah sampah sarap lagi dekat sungai tu. Air pun boleh jadi jernih. Tak adalah keruh dah. Kan? Jadi kita orang nak berrekreasi dekat tepi sungai pun rasa selesa kan? Okay, itu ramalan dia. Okay, berdasarkan pemerhatian. Okay, yang contoh yang kedua berdasarkan pengalaman lalu. Kita ada gambar lagi. Tengok gambar ni. Okey, gambar. Ada gambar pemandangan Kuala Lumpur tapi ada kilat. Kan? Kilat. Kalau kita lihatkan, kita lihat gambar ni, kita boleh padankan dengan pengalaman lalu. Kalau dah berlaku kilat tu, apa ramalan kita yang akan berlaku selepas itu? Kalau dah ada kilat, lepas tu angin pun kuat kan. Jadi ramalan kita apa dia? Ramalan kita akan kata akan berlaku ribut petir. Nak hujan lebat lah maksudnya kan. Okey. Ini adalah berdasarkan pengalaman lalu. Alright. Kita ambil contoh lagi pasal berkaitan dengan pengalaman lalu ni. Masih lagi pasal kilat ni. Okey, sebagai contoh, katakanlah kita sendiri pun mengalami kan. Kita duduk dekat rumah. Katakan hari tiba-tiba kita dengar bunyi kilat. Pada masa yang sama, sebelum kilat tu berlaku, mak kamu ada sidai baju kat luar. Bila mak kamu dengar je kilat tu berbunyi kuat, dia akan pesan dekat kamu, tolong angkat kain, dia cakap. Tapi masa tu hujan dah turun ke belum? Belum turun hujan lagi kan? Tapi kenapa mak kamu suruh angkat kain tu? Sebab mak kamu akan tahu, okey, berdasarkan pengalaman lalu dia, kalau dah kilat tu akan berlakulah hujan selepas tu. Jadi sebab tu kena angkat kain tu, kalau tak biarkan basahlah dia. Okey, alright. Okey, melainkan kalau tak ada kilat tiba-tiba hujan. Itu nak cakap macam mana kan? Kalau sidai baju, basahlah baju tu kan? Okey, itu contoh berdasarkan pengalaman lalu. Alright. Kita lihat pada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga berdasarkan jadual di atas. Okey, jadual ni okey. Jadual ni menceritakan tentang hari dan ketinggian pokok. Okey, ketinggian pokok. Ada hari 5, 10, 15, 20, 25. Ketinggian pokok 2, 4, 6, 8. Tanda soal. Okey.